Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nadia Fatihah binti Abdul Najib, merupakan pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains Politik dengan kepujian ingin membentangkan kajian saya yang bertajuk Dari Perak ke Putrajaya, Pengaruh Institusi Belajar dalam Politik Kontemporer Malaysia. Pada bahagian pengenalan, dapat dilihat negara Britain, Jepun, Jordan, Thailand mengamalkan sistem belajar berperlembagaan. Menurut Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Shah dalam karyanya Constitutional Monarchy, Rule of Law and Good Governance tahun 2004, Raja berperlembagaan ialah sistem di mana raja berkongsi kuasa dengan kerajaan yang dipilih secara perlembagaan. Perlembagaan yang dimaksudkan ialah perlembagaan dalam semua demokrasi perlembagaan yang kemudian memperuntukkan kuasa kepada tiga organ kerajaan iaitu eksekutif, perundangan dan kehakiman. Raja berperlembagaan bermaksud ia merupakan jawatan tertinggi dalam politik. Malaysia juga merupakan sebuah negara yang mengamalkan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dan mempunyai sistem raja yang unik. Terdapat 9 raja-raja dan salah seorang dari raja-raja tersebut akan menjadi agung untuk tempoh 5 tahun. Di bawah sistem giliran, pemerintahan beraja memang sudah sedia wujud dalam sistem sosial di negeri-negeri Melayu sejak berabad-abad lamanya. Tanah Melayu melalui beberapa siri perlembagaan di mana Melayu Union diperkenalkan pada tahun 1946 dan Sultan hanya berkuasa dalam adat istiadat Melayu dan agama Islam sahaja, manakala kuasa pentadbiran dipegang oleh Gabunor. Pemberontakan yang berlaku pada tahun 1946 mengakibatkan perlembagaan Melayu Union dibubarkan dan Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada tahun 1948. Menerusi perlembagaan ini, hak-hak kesultanan dikembalikan semula. Kedudukan institusi beraja semakin dikukuhkan lagi dalam perlembagaan Persekutuan 1957. Kemerdekaan Tanah Melayu iaitu pada 31 Ogos 1957, kedudukan institusi beraja dalam perlembagaan Persekutuan 1957 menerusi konsep raja berperlembagaan. Pada bahagian permasalahan kajian, Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dalam pemerintahannya. Justru itu, kuasa raja berperlembagaan di Malaysia adalah terhad menurut Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Perlembagaan Persekutuan dan Negeri menetapkan kuasa bagi Yang di-Pertuan Agong, YDP dan Raja-Raja. Skop kuasa yang dinyatakan dalam perlembagaan tidak selalu ditaklifkan dengan jelas dan kadang-kadang telah menyebabkan salah faham. Justru itu, isu krisis perlembagaan Perak tahun 2009 telah menjadi permasalahan kajian penyidik. Ini adalah untuk melihat bermulanya campuran institusi belajar dalam hal politik, iaitu isu pemecatan Menteri Besar yang dilihat terdapat campuran Sultan dalam isu tersebut. Undang-Undang Tubuh Negeri Perak memperlihatkan bahawa kuasa Sultan adalah terhad dari segi pelantikan dan pemecatan Menteri Besar. Artikel 18-1 Undang-Undang Tubuh Negeri Perak mengiktiraf Sultan sebagai Ketua Negeri yang tidak nasihat tun kecuali dalam perkara di mana Undang-Undang Tubuh Negeri Perak memperuntukkan bahawa Sultan boleh bertindak atas budi pencari baginda semata-mata. Seterusnya, Artikel 18-2 adalah peruntukan untuk Sultan melantik Menteri Besar dan atas kuasa budi bicaranya boleh menangguhkan permohonan pembubaran DUN. Manakala Artikel 16-6 mensyaratkan bahawa DUN merupakan pihak yang menentukan sama ada ia menaruh keyakinan terhadap Menteri Besar selaku Ketua Majlis Eksekutif menerusi undi tidak percaya terhadap Menteri Besar. Artikel 16-2 pula memperuntukkan bahawa kecuali Menteri Besar, anggota-anggota lain Majlis Eksekutif memegang jawatan atas perkenan Sultan dan mereka, anggota eksekutif, boleh dipecat dari jawatan oleh Sultan yang bertindak atas nasihat Menteri Besar. Artikel 36-2 pula memperuntukkan Sultan untuk memanggil DUN bersidang atau membubarkan DUN. Bidang kuasa Sultan untuk membubarkan DUN terdapat dalam 2 berbeza undang-undang iaitu 1. Artikel 16-6 dan 2. Artikel 36-2 Undang-Undang Tubuh Negeri Perak. Di sini dapat dilihat isu krisis perlembagaan Perak 2009 telah menunjukkan tiada satu peruntukan perundangan yang membolehkan Sultan memecat Menteri Besar atas alasan telah hilang sokongan majoriti ADUN tanpa membubarkan DUN terlebih dahulu. Pada bahagian objektif kajian, terdapat 3 objektif utama kajian yang dijalankan. Antara objektif kajian tersebut ialah: yang pertama, untuk memahami latar belakang sistem beraja Melayu sebelum kemerdekaan. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh institusi beraja Perak pada zaman pemerintahan Najib. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh institusi beraja pasca pemerintahan Najib, iaitu Perikatan Nasional PN dan Pakatan Harapan PH. Kerangka konseptual yang akan dibincangkan ialah konsep demokrasi berparlimen dan konsep raja berperlembagaan. Demokrasi berparlimen membawa maksud rakyat yang terlibat dalam sistem pemerintahan negara melalui wakil-wakil dipilih. Rakyat berpeluang membentuk kerajaan, menjalankan pemerintahan dan bebas memilih perwakilan melalui pilihan raya. Rakyat berhak menyokong, mengekalkan atau mengekalkan kerajaan sedia ada melalui pilihan raya bagi mengekalkan kerajaan yang adil, sejahtera dan stabil. Kriteria sistem demokrasi berparlimen adalah pembahagian kuasa kepada 3 bahagian di dalam pemerintahan iaitu perundangan, kehakiman dan eksekutif. Malaysia juga merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi yang berasaskan kepada sistem persekutuan. Berdasarkan kepada peruntukan ini, negeri-negeri di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sarawak dan Sabah telah bersetuju dengan konsep penubuhan negara Malaysia. Bagi konsep raja berperlembagaan, pula ialah dalam masyarakat Melayu tradisional, raja adalah berkuasa mutlak. Namun, selepas merdeka, kuasa raja mutlak telah dikembalikan tetapi telah diubah berdasarkan amalan demokrasi. Raja berperlembagaan adalah sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan perlembagaan Malaysia. Kuasa raja pula diwakilkan kepada kabinet yang diketuai oleh Perdana Menteri dan raja hendaklah menerima
dan bertindak mengikut nasihat kabinet di samping menjalankan tugas secara simbolik. Raja berperlembagaan adalah sejenis kerajaan yang ditubuhkan di bawah sistem perlembagaan yang mengiktiraf raja sebagai ketua negara. Di peringkat persekutuan, YDPA yang di-Pertuan Agong menjalankan tugas secara simbolik iaitu berdasarkan perlembagaan dan nasihat Perdana Menteri sebagai anggota kabinet. Manakala di peringkat negeri, raja-raja bertindak atas nasihat Menteri Besar dan Majlis Mesyuarat Kerajaan negeri masing-masing. Pada bahagian sorotan kesusasteraan, terdapat 9 sorotan kesusasteraan yang telah digunakan dalam kajian ini. Antaranya ialah Constitutional Monarchy, Rule of Law and Good Governance oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Shah pada tahun 2004. Yang kedua, Sovereign Union, The Malaysian Monarchy in Crisis oleh Andrew Harding pada tahun 1993. Yang ketiga, Identity Monarchy, Interrogating Heritage for a Divided Malaysia oleh Anthony Melner pada tahun 2012. Yang keempat, The Monarchy in Malaysia, Struggling for Legitimacy oleh Ahmad Fauzi Abdul Hamid dan Muhammad Taqiyuddin Ismail pada tahun 2013. Yang kelima, The Functions of Constitutional Monarchy in Malaysian Political System, The Perception of Malay Community oleh Fatimah Zainab dan Nazrul Dadziuddin pada tahun 2010. Seterusnya, Politik Malaysia di Persimpangan, Praktik Politik dalam PRU 2008 dan Kontemporari oleh Muhammad Najib Muhammad Noor pada tahun 2009. Seterusnya, Krisis Perlembagaan Perak 2009 dan Kesan Terhadap Perpaduan Sosial oleh Noor Mudian Rahim et al. Pada tahun 2020. Yang ke-8, Krisis Politik Melayu dan Pembinaan Negara Bangsa oleh Suhana Saad et al. Pada tahun 2012. Dan yang terakhir, Langkah Syaratan dan Implikasi Terhadap Konsep Politik dan Perdagangan Malaysia oleh Muhammad Najib Muhammad Noor pada tahun 2020. Pada bahagian metodologi, pengkaji menggunakan kaedah kualitatif, iaitu pengaplikasian kerangka teoretikal yang telah dikenal pasti sebagai bersesuaian dengan tujuan kajian. Seterusnya, rujukan daripada sumber internet. Dan yang terakhir, metodologi menggunakan sumber sempurna seperti jurnal-jurnal akademik, buku-buku kajian ilmiah, dokumen-dokumen kerajaan dan berita-berita atas talian. Pada bahagian dapatan dan perbincangan, pilihan raya umum 2008 iaitu PRU ke-12 merupakan peristiwa gelombang tsunami politik. Parti dominan ketika itu iaitu Barisan Nasional BN telah kehilangan majoriti 2/3 kerusi di Parlimen dan hanya memenangi 140 kerusi daripada 220 kerusi. Manakala pembangkang telah memenangi 82 kerusi di Parlimen. BN yang gagal memenangi 2/3 majoriti kerusi di Parlimen akibat daripada hasil gabungan parti oposisi iaitu PKR, PAP dan PAS lebih dikenali sebagai Pakatan Rakyat yang berjaya melawan 5 buah negeri seperti Selangor, Pulau Pinang, Perak, Kedah dan Kelantan. PRU ke-12 ini merupakan pencapaian terburuk BN dalam sejarah pilihan raya di negara ini. Gelombang penolakan terhadap BN terlihat begitu ketara dalam PRU 12 merupakan BN kalah di beberapa negeri iaitu Pulau Pinang, Selangor, Perak, Kelantan dan Kedah dan wilayah Puspong Kuala Lumpur. Seterusnya, peristiwa ini berlaku pada tahun 2009 iaitu bermula daripada keputusan pilihan raya umum PRU ke-12 yang dinamakan sebagai Krisis Perlembagaan Perak. Dilihatkan, pasca PRU 2008 ini memperlihatkan perpecahan di kalangan Melayu semakin ketara dan dapat dibuktikan pergolakan politik Melayu ini dalam krisis legitimasi di Perak. Krisis ini telah mencabar kesahihan kerajaan negeri Perak dan kesahihan pelantikan Menteri Besar. Ia juga merupakan satu pertikaian tentang keabsahan kerajaan yang dibentuk oleh PR di negeri Perak. Keputusan PRU ke-12, kerajaan negeri dibentuk oleh Pakatan Rakyat PR yang telah memenangi majoriti kerusi itu, namun gagal untuk membentuk kerajaan negeri di Perak. Ini kerana 3 ada pihak dari PR melompat parti dan mengisytiharkan mereka menyokong BN. Oleh hal yang demikian, BN pantas memikirkan pentak BN PR yang diketuai oleh Datuk Seri Muhammad Izzah Jamaluddin dan menamakan seorang wakil rakyatnya iaitu Datuk Seri Zamri Abdul Kadir sebagai Menteri Besar. Menteri Besar Perak ketika itu, Izzah Jamaluddin bertemu dengan Sultan Perak bagi mendapat perkenan untuk membubarkan DUM serta mengadakan pilihan raya semula dan seterusnya memiliki kerajaan baru secara sah. Namun gagal untuk mengadakan pilihan raya semula tersebut. Hal ini diberitahu daripada kenyataan media dari pejabat Sultan Perak pada 5 Februari 2009 menyatakan bahawa Sultan Perak bertitah tidak akan membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN dan merintahkan Muhammad Izzah serta anggota Majlis Mesyuarat Negeri meletakkan jawatan. Sekiranya enggan, maka jawatan mereka dianggap kosong. Pada 6 Februari 2009, Zamri Abdul Kadir dilantik sebagai Menteri Besar Perak ke-11 menggantikan Izzah Jamaluddin yang mula memegang jawatan berkenaan pada 17 Mac 2008. Krisis ini menimbulkan kontroversi berpanjangan kerana ada pihak mendakwa BN telah membeli ketiga-tiga wakil rakyat Pakatan Rakyat untuk melompat parti bagi membolehkan BN membentuk kerajaan di negeri Perak. Di sini dapat dilihat bahawa Sultan Perak memainkan peranan dalam kejayaan BN untuk membentuk kerajaan negeri baru di Perak. Dipersoalkan apakah peranan Sultan dalam proses ini. Tambahan pula, adakah Undang-Undang Tubuh Negeri Perak memberi kuasa kepada Sultan untuk memecat Menteri Besar. Undang-Undang Tubuh Negeri Perak memperlihatkan bahawa kuasa Sultan adalah terhad dari segi pelantikan dan pemecatan Menteri Besar. Artikel 18/1, 18/2, 16/6, 16/7 dan artikel 36/2 adalah berkenaan dengan dua undangan negeri. Pelantikan Zamri Kadir dan pemecatan Izzah Jamaluddin dapat dilihat bahawa pendapat peribadi atau keputusan Sultan tidak selari dengan artikel 16/6 yang mensyaratkan bahawa DUN merupakan pihak yang menentukan sama ada yang menaruh keyakinan terhadap Menteri Besar. Dijelaskan tiada satu peruntukan perundangan yang membolehkan Sultan memecat Menteri Besar atas alasan telah hilang sokongan majoriti ADUN tanpa membuahkan DUN terlebih dahulu. Pada bahagian rumusan, peralihan kuasa di negeri Perak dilihat sebagai kurang demokratik dan menyebabkan kerajaan BN di Perak mengalami krisis legitimasi yang serius. Dapat dilihat juga bahawa kuasa politik Melayu semakin lemah. Seharusnya bagi membentuk kerajaan baru, pilihan raya semula perlu diadakan, namun ia tidak berlaku yang menyebabkan politik negeri Perak berada dalam keadaan huru-hara.
Dalam konteks krisis barat ini, berdasarkan inovasi pemerintahan otoritarian dalam mengubah kerajaan melalui istana, legasi pentadbiran BN di bawah pemerintahan Najib dengan membelakangkan konvensyen perlembagaan dan prosedur perundangan telah membangkitkan ketidaktentuan politik dan kejegaluan prosedur. Keadaan lebih rumit dengan berbagai penentangan terhadap puncak pimpinan negara seperti perebutan kuasa dan konflik dalam parti yang ternyata memecah belahkan rakyat. Kesamaan empat parti dilihat sebagai suatu tindakan yang sangat bahaya kepada parti, walaupun ia suatu yang sah, tapi ia tidak bermoral. Sekiranya hal ini tidak diperbetulkan, ia akan menghilangkan fungsi sebenar sesebuah pihak itu dijalankan, dan kestabilan pemerintahan politik Malaysia akan dipenuhi dengan ketidaktentuan dengan hal tujuan pemerintahan dan kepimpinan, sekaligus keselamatan negara tidak akan terjamin.